Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Terima kasih saya ucapkan kepada anda kerana telah mendapatkan produk ini. Ini merupakan tutorial panduan setup WordPress ke hosting sendiri langkah demi langkah. Saya Ahmad Riza Razali ataupun nama saya di alam cyber Komen Ebook dan saya merupakan seorang blogger sambilan. Jadi sebelum saya meneruskan mengenai tutorial yang berkaitan, ini merupakan satu slide pengenalan mengenai WordPress. Jadi WordPress merupakan satu sumber terbuka yang berperanan dalam sistem penerbitan blog dalam bahasa pengaturcaran PHP dan ianya disokong oleh pengkalan data MySQL. Jadi informasi yang berkaitan anda boleh rujuk pada URL yang telah saya berikan. Soalnya sekarang, kenapa hendak menggunakan WordPress? Kenapa tidak perlu gunakan platform lain seperti Blogspot ataupun Mobile Typepad? Ini kerana WordPress mudah dikendalikan dan mesra pengguna walaupun anda bukanlah seorang webmaster. Menerusi WordPress, ianya boleh digunakan untuk pelbagai tujuan, sama ada komersial ataupun bukan komersial. Anda boleh pasang WordPress pada blog ataupun anda boleh aplikasikannya untuk dijadikan sebagai satu website ataupun boleh ditukar kepada mini site. Dan sebagai satu bukti, ianya memang mesra pengguna sehingga November 2010 sekitar 32 juta pengguna yang telah menggunakan platform WordPress. Jadi soalnya sekarang di sini, untuk setup WordPress pada hosting sendiri susah atau senang? Sebenarnya terdapat beberapa kaedah untuk memasang pada WordPress hosting sendiri ini. Okey, saya akan tunjukkan dahulu kaedah pertama, iaitu ini merupakan satu kaedah manual. Jadi antara langkah yang berkaitan adalah yang pertama, anda perlu muat turun beberapa perisian utama, iaitu extractor sama ada WinZip, WinRAR ataupun JZip. Untuk pengetahuan, JZip merupakan satu perisian yang percuma. Yang kedua, text editor, sebagai contoh PSPad. Yang ketiga, perisian FTP, sebagai contoh seperti FileZilla Client ataupun Core FTP. Langkah kedua, anda perlu muat turun skrip WordPress. Yang ketiga, membina database dan username database di cPanel. Yang keempat, mengkonfigurasi pada satu file di skrip WordPress itu yang ataupun namanya wp-config-sample.php. Langkah yang seterusnya, anda perlu upload ke server dan langkah terakhir anda perlu setup ataupun install. Dan cara install ini boleh dilakukan sama ada pada domain ataupun pada add-on domain ataupun pada subdomain ataupun pada subdirectory. Kaedah kedua pula menggunakan skrip Fantastico Deluxe di cPanel. Caranya sangat mudah. Yang pertama, install sama ada pada domain ataupun directory. Yang kedua, mengubah suai admin access data dan yang terakhir mengubah suai base configuration. Kaedah ketiga pula merupakan satu kaedah alternatif, yang mana kaedah ini hampir sama dengan kaedah yang pertama, kaedah manual. Cuma ada sedikit perbezaan. Terdapat sekitar 4 langkah sahaja. Yang pertama, anda perlu muat turun skrip WordPress. Yang kedua, membina database dan username database di cPanel. Yang ketiga, upload skrip WordPress yang dalam format zip ke cPanel. Dan yang terakhir adalah setup. Jadi sebagai kesimpulan untuk modul pertama ini, proses install WordPress sebenarnya tidaklah susah. Perkara terpenting adalah memahami langkah demi langkah yang mesti anda ikuti semasa proses setup WordPress pada hosting sendiri. Jadi persoalan mengenai sama ada kaedah manual ataupun kaedah automatik, saya sarankan agar anda mempelajari kaedah manual.
Ini kerana anda boleh memahami konsep muat naik ataupun upload sebarang fail dari komputer kepada server. Yang kedua, anda boleh secara tidak langsung memahami asas-asas ilmu yang berkaitan tentang cPanel. Dan yang paling penting, anda boleh memahami proses pembinaan database dan username database yang anda boleh aplikasikan bukan sahaja untuk membina WordPress hosting sendiri ini, tetapi anda boleh gunakan, anda boleh fahami proses pembinaan database dan username database ini untuk digunakan pada skrip-skrip lain seperti skrip pembinaan sistem affiliate. Jadi sebarang permasalahan, anda boleh hubungi saya di ruangan support yang telah saya berikan, iaitu rizalniaga.com/support. Yang terakhir, saya harap semoga berjaya untuk melakukan proses ini.